Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilma ya kashifal mushkil ikshif 'anna al-hijab an wujuhi hadhihi al-ma'ani. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faqala Syekh al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan, kita sambung semula pengajian kita insya-Allah pada muka surat 35 kita jauhilah. Muka surat 35 nombor 5 nak. Kita duduk dalam masalah faslun fi adadi mubtilatis salah. Pasal pada menyatakan bilangan ataupun beberapa perkara yang membatalkan sembahyang. Jadi yang kelima. Yang kelima kata dia daripada perkara yang membatalkan sembahyang ni terbuka aurat. Terbuka aurat. Mana aurat ni barang yang ditutup akan dia kerana terentisah atas dia. Terentisah atas dia. Jadi aurat dalam sembahyang kadang-kadang tak sama bagi orang lelaki-lelaki ni, aurat yang di luar daripada sembahyang lah. Luar daripada sembahyang. Kalau kita duduk di luar, bukan dalam sembahyang, ada orang perempuan yang ajnabi tu wajib tutup satu badan kita lah. Tapi dalam sembahyang, dia hanya wajib tutup antara pusat dan lutut. Jadi mana aurat-aurat ni mayajibu sitrahu, barang yang wajib kita tu tutup dan terentisah atas dia, atas tutup tu. Itu makna aurat. Terentisah sembahyang tu atas benda tu. Jadi tengah-tengah duduk sembahyang tiba-tiba terbuka aurat dia. Maka bila terbuka aurat tu, maka hukum dia membatalkan sembahyang kita. Maka jika dibuka oleh angin, terbuka oleh angin, baik, dan ditutupkan dia kan aurat dengan bersegera. Tiba-tiba angin buka. Tengah-tengah duduk sembahyang, mai angin terselok kain kita. Maka kita tutup dengan segera. Segera-segera tu tara mana? Dengan tu taswir bagi kata segera. Yang kata segera tu qadar mana? Bersegera dahulu daripada lalu masa sekurang-kurang tamakninah. Untuk dia kepada kita kata subhanallah. Jadi kita duk biar terbuka sedap kena angin yang dia terselak lah kain. Qadar lebih daripada lalu masa tamakninah. Qadar kita kata subhanallah, itu yang diiktimat oleh Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah. Qadar tu dia tamakninah lah. Tapi kita duk biar. Kita gaya terbuka, kita tutup terus. Baik. Mana dia? Ini akan datang satu perkara yang terbuka aurat angin tu. Pada ketika tu tiada batal sembahyangnya. Tak batal sembahyang. Tak batal tu kait situ selama tiada berulang-ulang dan berturut-turut. Selama dia tak berulang-ulang dan tak berturut-turut. Selama dia tak berulang-ulang dan tak berturut-turut, sekira-kira berkehendak pada menutup, berkehendak kepada beberapa gerak yang banyak. Tapi kalau kata buka tutup jadi gerak tu banyak, batal sembahyang sebab bergerak, faham tak? Situ. Kalau kata ni, kalau berulang-ulang dia tak batal, tapi syarat jangan berturut-turut. Tak, kalau dia berulang tak apa, jangan berturut-turut. Buka tutup, buka ni yang tangan duduk tu sambil sembahyang lah. Sat buka satu. Macam mana duduk itu.
Tang terbuka tu dia tak batal kalau kita segera tutup kerana angin yang apa ni. Tapi kalau yang batal tu sebab berturut-turut lah. Bergerak banyak kita tu. Tu dia kata beberapa gerak yang banyak lagi berturut-turut. Maka jika ada demikian itu, demikian mana? Bergerak beberapa gerak yang banyak lagi berturut-turut tu, ada demikian itu, maka jika ada demikian itu, jawab nescaya batal sembahyangnya. Batal sembahyang dia gitu. Tapi angin ni angin nak mana tengok dulu. Maka jika ni dia buat cabang, dia buat taprek bagi kata tadi dia sebut tak batal kalau dibuka oleh angin. Tapi kita kena segera tutup lah. Syarat dia lagi jangan gerak tu banyak yang berturut-turut. Tak batal. Baik. Tu kalau buka oleh angin. Maka jika dibukakan dia kan aurat tu dengan sengaja. Dia sengaja selak. Baik. Atau dibuka akan dia akan aurat tu oleh binatang. Ataupun binatang yang buka aurat dia. Binatang. Lagu mana? Tu dia buat misal. Seperti kera. Tahu kera? Monyet lah. Atau lainnya. Bila-bila kera, anak kera ni bila kecil. Jinak lah. Dia main-main ikut kita lah. Tengah-tengah sembahyang dia selak kain dah. Dia selak kain. Baik. Jadi lagu nak. Atau kanak-kanak yang belum lagi mumayyiz. Atau tuan-tuan pada kata binatang. Dibuka akan dia oleh kanak-kanak yang belum lagi mumayyiz. Dia disebut dengan belum mumayyiz. Kalau hak mumayyiz kau mana? Ulama kata kalau hak mumayyiz lebih-lebih lagi lah batal. Hak tak mumayyiz tu pun batal. Tambah hak tak mumayyiz, tambah yang mumayyiz yang boleh fikir dia lagi-lagi batal. Adapun kanak-kanak yang mumayyiz ni maka ulama kata batal oleh sembahyang dia daripada babul aula. Min babil aula lah. Lebih-lebih lagi kerana bahawasanya benda tu nadir. Kita tengah-tengah sembahyang cucu mai selak kain. Dia nak masuk dalam sentuh kain kita dia angkat nak masuk. Dia tinggi lepas pada lutut. Dia angkat tinggi lah. Dia nak susuk nak masuk. Lepas pada lutut kita. Terbuka aurat kita. Tu jawab pada kata jika tu. Maka batal sembahyangnya. Kalau buka dengan oleh binatang pun batal. Buka oleh kanak-kanak yang tak memayyiz pun batal. Tu tak apa pasal apa. Kerana dia tak erti tambah anak-anak tu pun. Tapi kalau hak memayyiz lagi-lagi batal lah mak sebut. Batal-batal ni jikalau. Tu royah bagi kata batal. Batal dia kat mana? Tak kalau dia buka kita tutup segera ke mana? Macam angin tadi lah. Kita tutup segera. Ulama kata jikalau ditutupkan dia kan aurat tu dengan bersegera sekalipun. Apa mana sekalipun? Yang ni batal juga atas qaul mu'tamad. Walaupun kita segera tutup. Pasal apa benda tu? Kerana benda tu nadir. Benda tu jarang-jarang berlaku. Tak serupa angin. Angin ni bila dia main dia kira selak lah. Macam kera tu bukan semua orang ni. Kadang-kadang tak kira belah tak belah kera tu dia lari main masuk dalam rumah. Selak kain kita tengah duduk semayang. Ataupun kanak-kanak. Kerana benda tu nadir. Nadir ni mana benda yang jarang-jarang berlaku. Dalam orang mengaji kaedah fiqh an-nadiru wujuduhu kal ma'dum. Benda nadir ni ada serupa tak ada. Tu kaedah fiqh. Maksud dia ada serupa tak ada. Maksud dia bila berlaku benda tu tak boleh ambil kira. Gitu. Tak boleh ambil kira. Wujud dia tu macam makdum, macam tak ada. Jadi terbuka dengan sebab bukan kerana angin, maka hukum dia batal. Angin ni angin hak mana? Angin hak Allah Ta'ala bagi. Ni kalau kipas besar tu lah, kipas besar. Kat masjid surau ada kipas pak boleh. Kali pasang bunyi selok habis. Maka hak tu ulama kata serupa dengan orang. Masuk dalam fi'lul fa'il. Kata Tok Guru disebut, kata guru dia kata hak tu batal. Pasal apa dia masuk dalam fi'lul fa'il? Asalnya tak ada. Kita yang pi gagah buka. Kalau angin Allah Ta'ala bagi ni bukan dia tentu main macam mana lah.
Situ. Tapi hak tu asal tak ada. Tapi kita yang pergi buka. Buka kena jaga tu. Kalau terselak, maka hukum dia batal. Agak-agak patut lah. Nak buka awal. Ni buka nombor 6. Ada lagi faham nombor 6. Bukan dekat kain, kelinga orang nak pi. Terbang kelinga orang. Maka hukum dia batal tu. Kerana dia masuk dalam fi'lul fa'il. Walaupun kita segera ketutup sekalipun. Ini batal juga. Ataqul mu'tamad. Kerana benda yang tersebut tu dia bukan ikhtiar pada jumlah. Ada bagi dia ikhtiar pada jumlah. Maksud dia gitulah. Kerana perkara demikian tu dimaksud ikhtiar pada jumlah. Bersalahan angin, maka tidak ada ikhtiar. Ikhtiar bagi ni. Ada ikhtiar, ada kemahuan dia. Pada jumlahnya, hukum ada kemahuan. Dia yang nak selak. Dia masuk lagu tu. Kaedah dia gitulah. Sama lah macam angin tu. Maksud ikhtiar pada jumlah. Walaupun ni kita yang pergi buka mana kemahuan kita, kehendak kita benda tu. Angin bukan kehendak kita. Allah tak tengah-tengah dia semayang ribut. Buat macam mana boleh? Tutuplah, kepit lah macam mana. Wallahu a'lam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Demikian lagi, apa mana demikian lagi? Yang ni demikian dibuka akan dia dan dengan sengaja lah. Demikian lagi batal sembahyangnya jika dibuka dengan tersalah. Tersilap. Silap pergi duduk selok. Tersalah lah. Tersalah. Dia tersilap. Silap dia terselok. Jika tiada ditutupkan dia dengan bersegera. Kalau tak tutup dengan segera. Kalau terselok, lupa tak duduk sembahyang, tutup segera tak apalah. Ni kalau tak segera, lebih pada tumak ninah tu, maka ulama kata hukum dia batal. Walaupun kerana tersalah. Faham tak? Masalah tu. Wallahu a'lam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan keenam daripada beberapa perkara membatalkan sembahyang ni, mengubah niat. Ubahkan niat. Ubah niat ke mana? Misal, seperti ia niat keluar daripada sembahyang. Dia niat keluar daripada sembahyang. Tengah-tengah duduk sembahyang, niat keluar daripada sembahyang. Bersalahan barang jikalau niat dia tu akan keluar daripada puasa. Puasa tak apa. Dia tak sopan dengan sembahyang. Dia niat kata, aku nak buka puasa. Nak keluar pada puasa. Tak mau puasa. Aku tak mau puasa. Aku nak buka puasa. Batal ke tak? Tak batal weh. Lagi tak pergi duduk telan. Benar. Puasa tak? Lagi kita tak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Bersalahan puasa. Bersalahan iktikaf. Kita duduk dalam masjid, kita niat iktikaf. Lepas tu dia tak, aku tak mau iktikaf. Tak iktikaf pun tak dapat lah pahala tu. Faham tak? Maksud dia tak terbatal iktikaf dengan sebab niat keluar daripada iktikaf. Tak terbatal puasa dengan sebab niat keluar daripada puasa. Melainkan kita melakukan perkara yang membatalkan puasa. Iktikaf tu tak perlu niat. Kalau kita keluar pada masjid, automatik terbatal. Kalau tak ada apa? Tak ada sebab apa. Automatik terbatal. Ataupun haji ataupun umrah, maka dia tak batal benda tu. Kita dalam haji, kita niat nak keluar pada haji, tak batal. Kita dalam umrah, kita nak niat keluar pada umrah, juga tak membatalkan umrah kita. Selagi kita tak melakukan perkara-perkara yang macam kita buat lah, membatalkan benda tu. Oleh satu daripada perkara yang demikian. Kerana apa? Kerana bahawa sembahyang tu, ulama kata dia terlebih sempit nisbah bab daripada benda amalan-amalan yang lain. Nisbah pada bab dia sempit. Sebab tu sembahyang ni payah. Sembahyang ni nampak yang mudah lah. Tapi dia payah hakikat. Dia kena jaga belakang. Mulut kena jaga. Hati kena jaga. Mata kena jaga belakang. Bukan boleh tak tahu lah. Tu nisbah dia sempit bab daripada amalan yang lain. Lepas tu dia kata mengubah niat. Dalam bab sembahyang ni ubah niat batal. Sama kita ambil uduk, kita ubah niat. Daripada niat basuh tangan kepada niat bersejuk. Basuh tu tak kira lama kata. Kena ulang basuh semula. Dengan qasad memang basuh kerana ambil uduk. Faham tak? Situ.
Niat keluar ataupun niat berhenti. Sama lah. Niat keluar atau niat berhenti. Itu mana kita taklid. Gantungkan niat dengan sesuatu pun ulama kata batal. Kita tengah duduk semayang. Dia guru. Bila guru, isap lagi kalau hujan turun aku nak berhenti kutip kain dulu. Kalau hujan turun, dia kalau. Dia gantung dengan niat yang sesuatu. Gantung dengan taklid. Macam taklid dengan sesuatu lah. Untuk berhenti semayang. Aku nak berhenti kutip kain. Nak berhenti semayang kutip kain. Batal lah tu juga ulama. Tengok dalam kitab apa ni iqna' dia sebut begitu. Batal tu halan dia tak. Ketika tu juga batal. Jangan duk gantung tak tahu halah semayang ni. Payah. Atau taraddud ia seseorang pada niat. Taraddud pada niat. Apa makna taraddud? Syok. Hak Rumi dia tulis apa? Tak dengar? Ragu lah. Ragu syok pada niat. Yalah. Dia ragu. Taraddud mana dia syok ataupun dia ragu pada niat. Ragu kat mana? Sekali-sekali dia ingat dia nak meneruhkan sembahyang. Sekali-sekala dia ingat nak berhenti sembahyang. Begitu. Itu mana taraddud. Sama ada ulama atas sembahyang tu sembahyang fardu atau sembahyang tu sembahyang sunat. Batal sembahyang. Dia taraddud pada niat. Nak berhenti, nak terus. Nak berhenti, nak terus. Kali-kali pasal lagu nak berhenti, kali pasal lagu nak terus lah. Kena dia main tu. Habis. Atau digantungkan, memutuskan dia kan sembahyang, digantung. Lagu kita abang tadi itu mengenai taklid. Taklid ni mana gantung. Macam orang taklid nikah. Bila orang angkat nikah tu, tak kira lah dengan jabatan dia tulis di belakang surat nikah tu lah. Dia bagi ada juru nikah bagi satu surat dia suruh kita baca. Dia bagi taklid nikah. Taklid tu mana gantungkan nikah kita. Akad tu. Jika aku, dia sebut nama-nama. Saya, sebut nama-nama. Dengan nama kad ni dia sebut. Jika saya tidak bermuasyarah dengan isteri saya. Selama 4 bulan Qamariyah. Betul tidak tu? 4 bulan. Muasyarah yang maklum. Jika mengadu ia kepada qadhi apa ke semua. Dengan tak bagi nafkah apa semua lah. Dia sebut. Maka tertalaklah ia. Sebut perempuan tadi lah. Nama perempuan tu dengan talak satu. Itu taklid niat. Dia bukan taklid nikah. Gantung nikah. Gantung nikah ni dia bukan boleh tarik balik. Sampai kiamat. Kalau berlaku lagu tu sungguh, ngadu sungguh, maka gugur kalau itu. Itu panggil taklid nikah. Ni sama lah. Atau digantungkan, memutuskan dia akan sembahyang, digantung tu dengan sesuatu. Sesuatu ni tak kira apa benda pun. Kalau laki aku balik, aku nak berhenti dulu lah. Kalau bini aku balik kerja, aku nak berhenti dulu lah. Pergi buka pintu, dia kunci pintu lah. Betul lah. Ataupun kalau hujan turun, aku nak berhenti kutip kain. Tak kira gantung dengan sesuatu. Itu buat misalnya ya. Gantung dengan sesuatu. Pun batal ni, sembahyang ni. Kalau hujan tak turun pun batal. Faham tak? Batal tu ketika tu. Baik. Maka jika dipalingkan sembahyang yang ia seorang padanya pada sembahyang. Padanya pada sembahyang. Dia palingkan. Paling ni makna dia ubah daripada satu kepada yang lain. Itu mana paling. Lagu mana? Dipaling akan sembahyang yang lain. Itu jadi maf'ul tu. Akan sembahyang yang lain tu. Mana dipaling akan sembahyang yang lain. Mana dia memaling oleh seseorang yang sedang sembahyang kepada sembahyang yang lain. Tengah-tengah duduk sembahyang, Allahu Akbar, dia sembahyang seorang diri Gaya boleh 2 rakaat, tiba-tiba berhenti satu bah. Memang pak ni nak berhenti sembahyang lah. Tengok dia seorang ya. Dia paling daripada sembahyang fardu tu, dia paling kepada sunat. Nampak tak? Paling kepada sembahyang yang lain. Boleh ke tak?
Boleh. Tapi syarat. Nak paling ni kena reti. Tak reti batal apa tu. Habis tu tak boleh paling, tak tahu lah. Faham tak? Ataupun tengah sembahyang zuhur, dia paling kepada sembahyang asar. Kita kata. Misal kita kata. Pun batal. Maksudnya memaling kepada sembahyang yang lain. Paling niat lah. Baik. Akan sembahyang yang lain. Padahal mengetahui ia musalli, ia orang yang sembahyang. Padahal bila dia paling tu dia tahu kata mengetahui ia, mana dia ada ilmu mengatakan bahawa dia tahu kata paling sembahyang tu batal. Nah, mengetahui ia akan batal sembahyang lah. Nah, batal sembahyang. Mengetahui ia lagi sengaja batal sembahyang dia. Dia tahu kata paling tu kalau sengaja batal sembahyang dia. Dia mengetahui hukum kata batal. Lagi dia sengaja pergi duduk paling dia. Dia tahu batal tapi sengaja dia paling. Nah, sembahyang tu. Jawab. Nescaya batal sembahyang dia. Tu jawab. Jawab pada jika. Batal sembahyang dia. Duduk paling tak tahu halau. Mengetahui maknanya jika tiada kalau kita mafhum. Jadi kita orang mengaji dalam kaedah dia panggil mafhum mukhalafah kalau dia tak tahu. Tak tahu kata batal lah kalau kita paling pada sembahyang yang lain. Jadi tak tahu ni batal ke tak? Ulama kata tak batal sembahyang kalau tak tahu pasal dia kata jika mengetahui lagi dia sengaja. Baik. Tak tahu ni hak lagu mana yang dia tak batal ni? Ulama kata jika dia tak mengetahui macam kerana dia baru masuk Islam, ya. Masuk dalam kira tak tahu. Kerana dia baru masuk Islam. Ataupun dia jauh daripada orang yang reti. Orang yang reti bab tu lah. Dia jauh daripada orang yang reti. Macam daripada ulama ataupun dia sengaja. Maka walaupun dia sengaja tapi kerana dia baru masuk Islam itu tak batal. Tapi kalau macam kita Islam 60 tahun dah. Duduk pula Putrajaya bukan duduk lautan. Duduk lautan kot lah tak ada jumpa dengan orang reti lah. Duduk Putrajaya. Dia kata aku tak reti. Aku tak tahu kata tak boleh. Tak tahu pun batal hampa weh. Abang siap-siap. Ulama kata syarat pada tak reti ni dua. Satunya maksud dia ada zaman bil Islam, mana baru zaman dia dengan Islam. Yang kedua nasya'a ba'idun anil ulama. Hidup dia jauh daripada ulama. Duduk Putrajaya ni tak boleh weh. Pasal apa tak tahu? Pasal baru masuk Islam dah Pasal apa tak tahu, tak nak jumpa orang reti dah tu. Pasal tak nak main ngaji. Tu cerita dia. Faham tak? Pasal apa orang tak tahu? Pasal tak nak main ngaji. Okey tu. Tak ada orang ngaji dah tiap-tiap malam tu. Dah aku tak nak main. Hak tu tak boleh jadi dah dalil depan Tuhan. Faham tak? Situ. Maksud dia orang lagu ni dia masih lagi belum lepas keparduan sembahyang dia. Dalam bab sembahyang. Sebab tu ulama sebut salah satu daripada syarat sah sembahyang ada 8 lah. Syarat sah sembahyang. Syarat sah. Rukun dia 13 lah. Syarat sah sembahyang ni mengetahui kefiat sembahyang. Kefiat mana cara? Kita reti halal apa kita tahu, sah batal sembahyang tu. Itu salah satu. Kita tahu fardu dan wajib yang sunat di dalam sembahyang. Nampak tak? Kena reti tu. Kalau tidak, hukum dia tak terpakai sembahyang. Itu kata kuih main mengaji, kuih payah lah. Kuih payah, baik tak sah mengaji, senang. Kuih mengaji, kuih payah. Allah, kita teruk dah dengar ni. Kalau baik tak sah mengaji, langsung senang. Ya Allah. Baik. Tapi tak, Nabi kata gini. Nabi kata, Al-alimu Habibullah walau kana asiyan wal jahilu aduwullah walau kana abidan. Nabi sebut. Hadis Nabi ni. Nabi kata al jahilu aduwullah. Orang jahil ni musuh Tuhan.
walau kana abidan, walaupun dia orang abid, orang yang sentiasa beribadah. Kerana apa? Kerana orang buat waktu orang jahil ni, waktu dia buat apa? Jahat, dosa lah. Waktu dia buat maksiat, dosa lah. Waktu dia buat ibadat pun dosa, kerana ibadat dia tak terpakai. Nah, wa kullu ma ya'malu bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ada dalam matan Zubat. Nah, Ibnu Ruslan sebut dalam matan Zubat. Wali Tuhan Ibnu Ruslan sebut matan Zubat. Tiap-tiap seorang yang beramal dengan satu-satu amalan, tak apa amalan pun yang beramal bi ghairi ilmin, tanpa ada ilmu, a'maluhu mardudatun, kata dia, amalan dia ditolak. Awak nak ditolak, la tuqbalu. Tu orang mengaji sifat kasyifah atau sifat libaya di luar kaid, mana tak diterima oleh Allah Taala. Buat dosa tetaplah dosa. Buat ibadat pun dosa kerana tak diterima. Sebab tu dia kira adu, kira musuh. Faham tak? Situ. Tak sama orang alim. Betul Nabi kata al-alimu habibullah walau kana asiyan. Walaupun bising buat maksiat. Orang alim ni dia kekasih Tuhan walaupun dia buat maksiat. Maksud dia gini, kalau dia buat maksiat, ketika buat maksiat dosa, tetap dah. Jahil pun dosa, alim pun dosa. Tapi ketika dia buat ibadat, dia ada pahala pasal hati. Boleh faham tak? Hak kawan tu buat ibadat pun dosa, buat amal pun dosa. Gitu. Nak jadi kasih tu mana? Nah, hak ni ketika buat ibadat dapat pahala, tapi ketika buat dosa tetaplah dosa lah. Situ. Hak ni duduk dalam dosa semata. Tambah-tambah dosa tak kenal Tuhan. Nah. Dia dosa kering. Sebab itu ulama kata dosa paling besar yang kita lakukan dalam kehidupan kita dalam dunia ni ialah kita menjahilkan diri kita dengan barang yang wajib kita reti. Barang yang bersangkut dengan ketuhanan, dengan kenabian, dengan amalan-amalan kita. Dosa kering tu. Selagi mana tak reti duduk dosa situ, tak sama dosa main judi. Lagi kita tak main, tak dapat dosa. Ya. Dosa kata orang, kita tak kata tak dapat dosa. Tapi kalau dosa jahil ni, selagi duduk jahil, selagi duduk masuk. Hantu nak putih dosa dia kat mana? Hang ngaji reti baru dia kerat. Lagi tak reti dia tak kerat situ. Tu je tak ada. Lebih pada dosa main judi. Judi kena pergi main baru dapat dosa. Tapi jahil ni sentiasa ada masuk selagi tak reti. Kerana benda tu fardu. Kefarduan, kemestian, kewajipan. Betul Nabi kata talabul ilmi faridatun. Menuntut ilmu ni satu kefarduan. Atas apa? Kulli muslimin wa muslimatin. Situ. Ya Allah. Dikira boleh tiang tu panjang je tak? Kita tengok kita. Ya Allah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Duduk tak mana lah. Baik. Kata dia, mengetahui, padahal mengetahui ia musalli, ia orang yang sembahyang. Dia tahu kata hukum dia batal. No. Kalau kita dia memalingkan niat ataupun dia gantungkan niat. Lagi pula sengaja. Bukan kerana dia tersalah, sengaja dia palingkan niat. Jawab pada kata jika tu nescaya batal sembahyangnya. Tu orang mengaji jawab tu. Jawab pada kata jika tu masalah. Jika tu syarat. Dia jawab dah. Nescaya batal sembahyang. Batal. Pasal dia reti. Kalau tak reti tu lain kira. Kerana baru masuk Islam ni. Habis selesai. Melainkan. Itu istisna pada kata mana? Istisna pada kata batal. Apa makna istisna? Pengecualian. Daripada kata batal tadi disebut, kalau kita palingkan niat sembahyang kepada satu sembahyang yang lain, hukum dia batal tadi disebut pada melainkan. Itu istisna pada kata batal. Kecualinya, maksud dia melainkan hak ni tak jadi batal. Walaupun kita paling tapi tak batal hak ni. Itu panggil istisna, pengecualian. Melainkan jika dipaling sembahyang fardu akan sunat mutlak.
Nampak tak? Kita tengah-tengah semayang lebih tabak tadi lah. Tengah-tengah semayang, kita azan-azan tu. Tak ada seorang pun main. Kita seorang. Kita Tok Bilal, kita Tok Siap, kita Tok Bilal, kita Tok Imam. Nah, tak ada seorang pun. Hari tu mungkinlah orang sibuk semualah. Main tak nak. Tengah-tengah semayang boleh satu rakaat. Ada Pak Long ni main 2-3 orang lah. Main 2-3 orang mesti main semayang fardu lah. Main jemaah. Kita pun niat daripada semayang fardu tu, kita niat paling kepada sunat mutlak. Faham tak? Sunat mutlak, habis dekat 2 rakaat bagi salam lah. Nah, baca tayat bagi salam. Hak tu tak apa, tak kata. Sunat mutlak sahaja. Kalau pergi sunat lain boleh tak? Tak boleh. Faham ke tak? Hanya kepada sunat mutlak sahaja. Itu dia kait dengan mutlak. Tak mutlak. Semata-mata sunat. Mana ada sunat yang tak dikaitkan dengan waktu dan sunat yang tak dikaitkan dengan sebab. Itu mana sunat mutlak. Semata-mata sunat. Kalau sunat ba'diyah, itu dia sunat yang bersebab. Berwaktu. Faham tak? Itu. Itu tak boleh. Sunat yang berwaktu, bersebab tak boleh. Adapun sunat mutlak, sunat yang tidak ada waktu dan sebab. Itu tak apa. Sunat kosong. Punya sunat. Itu. Sunat senang tu tak. Maka sunat mutlak ni niat saja aku semayang. Kan Allah Ta'ala gitu ya. Saja aku semayang. Kalau sunat yang berwaktu tak boleh. Saja aku semayang sunat subuh. Kena sebut. Sunat selepas zuhur. Sunat sebelum zuhur. Kerana dia buat waktu. Nampak? Baru sah. Kalau saja aku semayang sunat, jadi sunat mutlak. Gitu. Dia kena sebut 2. Kalau semayang fardu kena sebut 3. Aku semayang fardu kena sebut, zuhur kena sebut. Nampak? Gitu. Tapi kalau aku semayang subuh, itu jadi sunat subuh. Aku semayang fardu subuh, baru jadi semayang fardu. Kena ada qasad, ta'arud dan ta'yin. 3 tu. Kalau sebut saja aku semayang, itu dia panggil sunat mutlak. Mana dia sunat boleh tak? Tak dikaitkan dengan waktu dan sebab. Melainkan kita palingkan fardu tadi kepada sunat mutlak, boleh. Hak tu tak membatalkan sembahyang. Cukup 2 rakaat bagi salam, terus kita kerana nak ligan takbiratul ihram dengan kumpulan jemaah tu. Nampak tak? Di situ itu dibenarkan. Situlah. Tu dia tu. Sembahyang melainkan jika dipalingkan sembahyang fardu akan sunat mutlak. Kalau dia paling kepada sunat yang lain, macam kita ada sunat yang lain lah, tak kira lah. Sunat apa? Qabliyah ke ataupun sunat yang lain-lain, maka hukum dia tidak sah. Dia duduk tengah semayang lohor lah. Semayang zuhur. Memang dia tak semayang pun. Qabliyah sebelum lagi lah. Dia terus tak ada orang lah. Terus Allah Akbar semayang lohor. Tiba-tiba main 2-3 orang. Dia terus paling kepada sunat qabliyah boleh ke? Qabliyah lohor? Tak boleh. Melainkan kepada sunat mutlak. Boleh faham tak? Situ. Dan memberi salam ia orang yang sembahyang tadi daripada 2 rakaat. Pasal apa? Yang dia benarkan kita paling ni bab ni supaya tu ilat dia. Ilat kata-kata sah tadi. Supaya mendapat sunat berjamaah yang dituntuti akan berjamaah. Kerana berjamaah tu lebih kuat, lebih besar lagi. Nampak tak? Sebab tu dia benar kita kita paling yang dituntut. Adapun sembahyang jemaah yang tak dituntut, maka itu tak sunat kita paling niat. Bahkan ulama kata tidak sah kita paling niat. Macam mana? Seperti berjemaah dengan imam Syiah ke? Tak kira. Sunat ke jemaah nampak ni? Ataupun ulama kata tu imam tu fasik, tak sunat kita jemaah dengan dia, tapi sah kalau kita jemaah, makruh. Pak Long ni dia cukup warak tapi baca tak betul. Ada seorang lagi Pak Long ni, dia baca cukup elok tapi tik ekor. Misal nama 2 benda yang berbeza. Hak seorang ni dia warak tapi baca tak betul. Hak seorang ni dia tik ekor tapi bacaan dia cantik. Hantu kita nak ikut mana? Memang 2 orang ni dia semayang. Tapi main Aziz lah kita kata lah. Main Aziz. Nak ikut mana?
Dia tak ikut warak, tak boleh. Tak sah ikut warak tu kerana bacaan dia tak betul. Kena ikut hak pasik tu. Baru sah. Faham tak? Tapi makruh. Tak sunat juga sebab makruh. Pasal apa tak sunat ulama kata? Kerana liak hati kita dengan dia. Itu sebab makruh. Allahu Akbar. Celaka itu imam. Baru keluar kedai kok tak sah aku dah nampak. Hati kita liak dengan dia. Faham tak? Tapi sah pasal bacaan dia betul. Hak Pak Long tu. Kerana kita sembahyang ni ikut bacaan. Nah. Capatiha siratal ladzina ngam-ngam tangan lahir. Lagu tu ini ikut ke mana gitu? Ha. Kita buat misal dulu Betul. Bacaan tak memang tak betul masuk bacaan dia, teruk sangat. Ha, tak sah ikut dia. Walaupun hawarak ana. Handuk belakang selalu jadi imam, faham tak? Ha gitu. Hak dia pun diri dia tak apa nak boleh kah? Tak apa nak boleh galah. Ha gitu. Maka tak boleh, tak sah ikut dia. Sebab tu. Ha maka kalau tu imam tu tapi kita tengah-tengah dia semayang, naiklah seorang. Dia semayang tu kan. Semayang lohong lah dia lah. Contoh semayang. Tak kira lah semayang apa pun. Lepas tu kita palingkan niat apa daripada fardu kepada sunat. Tengok. Imam ni pasik bagi kita lah. Kita pasal lagu dia pasik lah. Nah. Pasik. Bila pasik, makruh dengan pasik dia tu makruh lah. Memang terkenal. Pasik dia tu, maka ulama' kata hak tu tak sunat kita paling. Malah ulama' kata tak sah kita paling. Maksudnya kita palingkan niat daripada fardu kepada sunat mutlak kerana tu imam tu pasik. Kerana apa? Yang sunat tadi jemaah tadi itu jemaah yang sunat. Jamaah yang sunat. Adapun kalau tu imam bermazhab bukan mazhab Syafi'i pun ulama kata tidak sunat kita paling. Kenapa hukum kita ikut mazhab lain, mazhab Abu Hanifah. Tak kiralah dalam mazhab. Sah kita ikut. Tapi ulama kata tak dapat pahala jamaah ataqul muktamad. Di mana? Pasal apa tak dapat? Kerana berbeza mazhab ni kadang-kadang berbeza tempat batal. Depa bergerak banyak tak batal? Betul? Mazhab Abu Hanifah. Kita batal. Allahu Akbar. Kancing baju kalau kita punah dah sembahyang tu dah. Kancing baju balut serban lah tengah sembahyang. Nyompuk prak balut serban kalau kita batal lah kita dah. Tapi mazhab dia tak batal lah. Lepas tu dapat pahala jemaah tak? Hak ni ulama kata sebab ni bagi kita kadang-kadang kita tengok tu imam nak keluar dia salam bini dia. Kerana mazhab dia tak apa, bersentuh depa kena ada syawat, tak ada syawat tak apa? Tak batal. Mazhab Syafi'i dia tak kira. Ada syawat tak ada syawat. Tengok. Oi, tu imam batal. Aku tengok dia salam bini dia tadi, dia menjadi tu imam. Bagi kita ni batal lah. Hak batal tu. Ni lah ulama kata tak dapat pahala jamaah atau qaul yang kuat. Tapi qaul dhaif kata dapat juga. Faham tak? Maka jemaah lagu ni tak sunat. Bila jemaah yang tak sunat ni, maka ulama kata tak sunat kita palingkan niat daripada fardu kepada sunat mutlak. Faham dah? Sebab tu dia kata gitu. Dia sebut itu. Kerana dia kata supaya mendapat sembahyang berjamaah yang dituntuti akan dia, hak yang dituntut. Adapun kalau pergi pada tu imam yang fasik tadi, tu imam mazhab lain, itu jemaah yang tak dituntut. Maka hak tak dituntut tu, maka tak sunat kita paling. Malah ada pendapat ulama ataqul mu'tamad, dia kata dan tak sah kita paling. Nah, tapi orang kut kita mana ada mazhab lain, mazhab kita ke semua lah, ya Allah lah. Begitu. Padahal ia musalli tu. Sembahyang seorang diri. Padahal dia duduk sembahyang seorang diri. Tapi kalau dia duduk jemaah dah, jangan duduk paling. Hang nak pergi jemaah tentang pagi memang tak dituntut dah. Jemaah. Biar dia tuntut kerana nak kepada jamaah. Kalau kita dah sembahyang selesai, tiba-tiba mai jemaah, boleh kita sembahyang sekali lagi. Kerana ambil jemaah, sunat jemaah tu. Tapi sembahyang yang kedua tu tetap jadi sunat, bukan jadi jadi yang melepaskan fardu kita sembahyang yang pertama kita tadi, faham tak? Kita dah sembahyang dah. Pergi sembahyang seorang lah. Tiba-tiba mai jemaah, boleh tak kita sembahyang sekali lagi? Boleh. Kerana nak ambil sunat berjamaah. Sekali tu lah. Sekali tu. Tiba-tiba mai pula jemaah lain pula. Nak buat lagi. Tak sah duk kata, suruh buat rajin. Faham tak? Bahasa mudah-mudah hang suruh buat rajin. Pasal jemaah dah. Faham tak? Situ. Tapi kalau dah jemaah, hang tak suruh buat dah. Faham tak? Situ. Kerana nak ambil. Sebab tu dia kata jamaah yang dituntuti. Kerana bila ada jamaah dah, tak boleh buat jamaah.
Hak yang kali ibadah tak dituntut lah jemaah. Pasal dia ada jemaah. Tak tuntut lah. Lepas tu Nabi kata tidak ada dua fardu dalam satu waktu. Kita hak kali kedua tu bukan kita nak kepada fardu tu. Memang hukum dia kalau tak sembahyang pun lepas dah kita dah sembahyang lah. Tapi kita sembahyang seorang kerana kita nak ambil sunat jemaah. Sebab tu dibenak oleh syarak kita buat sembahyang sekali lagi dah. Kerana jemaah. Tapi kalau kita sembahyang seorang diri, lepas tu nak buat pula seorang diri juga. Tak usah duk kata. Tak ada tambahan apa-apa. Faham tak? Dalam ni. Misal kita tengok qiyasnya bukanlah qiyas. Kita ni bukan dia kita bukan dia kaki nak duk qiyas tak boleh. Kita bukan ulama lah. Tapi nak abang contoh mudah-mudah. Nak bagi faham, bagi reti ni. Kita pergi Mekah. Bila kita pergi Mekah, kita buat umrah. Pergi musim haji lah. Pergi musim haji. Pergi kali. Ingat dah. Nawaitul umrata wa ahramtu biha. Nah, lillahi ta'ala. Gaya balik sampai ke Mekah balik. Dan niat di tanah halal ni lah. Tanah India tak kira lah mana-mana dah. Lepas tu, balik main ke Mekah. Bila balik main Mekah, sebelum kita tawaf duk fikir. Esok lusa dah nak ukuh ni. Pemasuk haji je siap lah. Faham tak? Dalam tu. Lepas tu kita terus masukkan haji dalam niat umrah kita. Boleh ke tak boleh? Boleh. Dia panggil haji qiran. Faham tak? Situ. Dia panggil haji qiran. Maksud dia semua sekali siap-siap dalam tu lah. Tapi kalau kita dah niat haji tamattu ni. Kita niat haji ataupun haji apa? Haji apa? Ifrad. Tak kira lah tamattu ke ifrad. Kita niat haji. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Balik mai sebelum tawaf. Pemasuk umrah sekali. Tak boleh ulama kata. Pasal apa? Tak ada faedah dah pemasuk umrah. Karena rukun umrah ni, kita ada perbuatan umrah. Kita ambil perbuatan tu lah. Umrah. Tawaf, sa'i cukup. Hak tu ya dah. Kalau kita haji ni dia lebih tanah. Tang wukuf. Lebih tang melontak. Faham tak? Tapi kalau kita dah niat haji, pemasuk umrah pun tidak ada tambahan apa-apa. Faham? Tak ada tambahan apa-apa. Lagu tu juga. Sebab itu ulama kata tak boleh pemasukkan haji ke dalam umrah. Umrah ke dalam haji. Tapi kalau kita niat umrah, boleh kita pemasuk haji dalam umrah tu. Tapi kalau musim haji lah. Tak kira apa musim lah. Pergi niat haji pula. Memang tak terpakai lah. Haji dia ada miqat zamani, miqat makani dia lah. Zaman dia tu. Ini bukan musim haji lah. Bila kita niat umrah saja, boleh kita pemasukkan haji. Pasal apa? Kerana ulama kata ada tambahan dalam niat kita. Faham? Umrah, tawaf, sa'i cukup. Bila kita pemasuk haji, dia akan bertambah dengan wukuf. Ada lagi tambahan. Dia akan bertambah dengan melontak apa semua lah. Kerana ada tambahan, itu dibenak masuk. Boleh faham? Ada faedah kita pemasukkan niat haji ke dalam niat umrah. Tapi tidak ada faedah memasukkan niat umrah di dalam niat haji. Boleh faham no? Situ. Sebab tu macam semayang ni gitu lah. Dah kita dah kita dah semayang dah. Seorang diri. Lepas tu nak semayang pula seorang diri. Tak ada faedah apa dah. Mana? Tapi kalau kita semayang seorang diri, tiba-tiba mai jemaah, kita semayang pula dibenarkan kerana ada tentu kelebihan sunat berjamaah situ. Boleh faham? Tu dia benar. Wallahu a'lam. Tapi kalau dah jemaah dah ada sunat jemaah tu, sikit banyak suruh kira lah orang, tapi jemaah lah. Lepas tu mai jemaah satu hari, nak pergi jemaah tak payah. Tak ada apa faedah dah, faham tak? Sama jemaah ni. Gitu, tak ada apa faedah dah. Sebab tu syaratnya hak kita sembahyang seorang diri. Tu sebab tu dia sebut tu. Tu dia kata. Padahal ia musalli sembahyang seorang diri. Nampak? Kalau bahasa dia sembahyang seorang diri, tiada batal sembahyangnya. Tak batal lah sembahyang dia. Kalau kata dia paling daripada fardu kepada sunat, tapi syarat sunat mutlak. Tak apa. Lewat lah. Pergi faham masalah sudah tuan-tuan. Ibarat biar pergi ke dia. Tuan-tuan bukan nak pergi jual ke orang. Bukan nak buat dusun. Nak mengaji RT je. Sudah. Faham sudah. Faham masalah. Tak faham ibarat biar pergi ke dia. Ibarat pergi orang lain. Jemaah yang dituntut. Bila dia kait dengan jemaah tuntut, itu kena faham. Kalau jemaah tak dituntut, tak sunat, malah qaul muktamad kata tak sah. Kita paling. Macam tadi jemaah dengan Tok Imam Pasik, jemaah dengan arwah Tok Jicik, dia kata jemaah dengan pak kaum muda, hentam terus. Minta Pasik. Ikut buat tu.
Dalam kitab sulam ada, tak ingat. Ada. Qala musannif rahimahullah. Bahkan, tu dia panggil istidrak. Dengan mana tetapi. Dengan mana tapi. Bahkan, mana tetapi. Dia kata, tak batal sembahyang. Macam mana? Tidak batal sembahyangnya. Tapi dia habis kata lah. Kalau dia paling. Kesyarat bila dia sembahyang seorang diri, mai jemaah, dia palingkan kepada sunat mutlak tadi, maka itu tak membatalkan sembahyangnya. Walaupun tak batal. Bahkan mana tetapi. Mana itu. Itu dia makna istidrak. Istidrak ni mana taqibul kalam li raf'i ma yatawahamu min kalamin sabiqin. Itu makna istidrak. Maksud dia taqibul kalam, dia ikuti, dia datangkan perkataan hak ke depan ni. Pasal apa? Li raf'i ma yatawahamu min kalamin sabiqin. Dia nak angkat perkataan yang ada waham daripada kalam yang sebelum dia, sebelum ni. Kalau kita ada ragu-ragu, tetapi bahkan mana gitu. Bahkan tu mana tapi, mana istidrak. Sunat baginya dipalingkan dia. Mana diubahkan niat tu jika luas waktunya. Boleh faham tak? Gitu. Ni kalau kata api dia pun semayang fardu ni 15 minit, 5 minit lagi nak habis. Hantu sunat dah juga kalau dia lagu ni paling. Padahal dia memang seorang lah. Tiba-tiba main 3 orang ni. Depa tu memang terlewat lah. Berhenti pok tu. Di surau. Bila berhenti dia duduk semayang lah. Maka dia duduk semayang lah. Seorang diri. Sunat ke dia paling? Tak sunat lah. Kerana waktu habis. Kalau gagah berhenti hak tu, pergi sambung pok ni, tak ada lah. Maksud dia, semayang dia dah tak sempat waktu. Maka. Nampak tak? Betul dia buahkan. Tu dia kata jika waktu tu luas. Kait situ. Sunat tu jika. Tolak situ. Bahkan sunat baginya dipalingkan dia. Mana diubahkan dia. Kan niat tu. Jika luas waktunya. Tu dia kait kalau luas waktu. Mana luas ni mana sempat sembahyang. Hak baru. Hak yang dia nak sembahyang pula tu mana sempat habis lah. Tu mana luas lah. Maka jika sempit waktunya. Mana dia waktu dah sempit dah. Waktu dah tak meluluskan untuk nak buat sembahyang hak baru. Sekira-kira taswir bagi kata sempit. Maka jika seorang. Ini jika tu syarat. Syartiyah dia panggil. Maka jika sempit waktunya. Sekira-kira jikalau dipaling dia akan sembahyang. Tiada mendapat akan sembahyang dengan sempurnanya. Maksudnya di sembahyang kedua tu tak akan dapat dah dengan sempurna. Kerana waktu tu dah nak habis. Di dalam waktu. Dalam waktu tu tak dapat sembahyang yang sempurna di dalam waktu. Kerana dia tak kalau ikut, dia perhabis seorang tadi. Sempat lah. Tapi kerana dia berhenti dah boleh 2 rakaat dah lah. Lepas tu kerana dia berhenti tu. Jadi tak sempurna sembahyang dalam waktu tu. Dalam waktu tu, jawab pada kata jika. Jika tadi. Nescaya haram dipalingkan dia kan sembahyang. Pada ketika tu haram. Walaupun dia sembahyang seorang diri. Walaupun ramai jamaah. Nampak lah. Pasal waktu tu sempit. Maka ketika tu jadi haram. Habis selesai. Dekat tu. Wallahu alam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala sikit lagi. Dan ketujuhnya berpaling daripada kiblat. Berpaling ni kena tulis walaupun sedikit. Walaupun sedikit paling dia daripada arah kiblat. Berpaling tu dengan apa? Dengan dadanya. Dengan tu orang mengenai balitaba'id. Balitaba'id dengan dia kena takdir aku ni. Dengan dadanya. Dengan sebahagian dadanya. Dengan setengah dadanya. Bukan ke semua. Setengah. Setengah pun batal. Faham tak? Tambah ke semua lagi-lagi batal. Sebab tu bila kita pi Mekah. Pi Mekah ni kita cerita nak pergi senang faham lah. Kita pi di Mekah. Kaabah duduk gitu. Masjid tu luas. Kaabah besar ni ya. Besar ni. Ni masjid.
Banyak orang luar masjid masjid luar. Kita yang duduk betul Kaabah ni masuklah dalam dada kita betul Kaabah. Pak Long hadut tangan. Dia talau pergi belah tu tak masuk dada dia, tak boleh. Dia kena alih ke tu, faham tak? Semua kena tuju ke Kaabah. Kalau kawan ni pergi duduk, dia duduk betul-betul Kaabah tu, dia duduk gitu. Dia duduk je ni. Dia duduk separuh dada ni lekat Kaabah, separuh dada ni tak lekat Kaabah, faham tak? Dia pergi talau tu. Kaabah dekat tu separuh ni lekat dalam Kaabah, separuh ni tak lekat dalam Kaabah. Tak sah ni. Maksud dia kok mana pun dia kena paling. Bagi habis semua dada dia masuk dalam Kaabah. Habis tu. Tu dia panggil dengan dada. Mana dia? Dengan berpaling tu dengan sebahagian dada. Pun batal. Jangan nanti semua. Kalau semua lagi-lagi batal lah, faham tak? Situ. Tu apa dengan tu panggil litaba'id. Harap lah. Pasal dia ambil pada kita harap tu. Berpaling daripada kiblat, berpaling itu dengan dadanya, dada orang yang semayang, dada musalli. Mana dengan setengah dada lah, dikendaki setengah di sini ialah melengkapi bak tu 1/3 setengah sungguh, ataupun 1/3 ataupun 1/4, tak kira 1/4 duduk dalam Kaabah. Satu bahagian duduk di luar Kaabah pun tak pakai. 1/3 lekat Kaabah, sebelah lagi tak lekat, tambah setengah pun tak lekat, semua tak lekat, lagi-lagi tak lekat. Kok mana pun kena semuanya lekat ke kiblat. Faham tak? Tu makna dia setengah tu mengendaki setengah dada ni, makna dia tak kira walaupun 1/2 ke 1/3 ke 1/4 ke 1/6 ke, tak boleh. Dia kena kesemuanya duduk dalam Kaabah. Berpaling daripada kiblat. Paling dada. Adapun paling muka, tak ada masalah. Paling tu ke kiri atau ke kanan, ikut juga lah. Dia paling belah kiri ke paling belah kanan tu tak ada masalah. Batal tetap batal, kiri pun batal, kanan pun batal. Yang bolehnya paling muka. Adapun dada tak boleh tak boleh paling. Muka tak apa. Begitu kita tengah-tengah sembahyang, tiba-tiba ada lah benda dalam mulut kita lah. Nasi lebih kumuk tak habis tadi maka kalau kita sembahyang seorang diri di rumah tu, surah kita sunat kita paling belah kiri, kita buang dia belah kiri. Macam itu. Jangan kita buang belah kanan, jangan kita buang belah depan. Sunat dia gitu. Tu kalau rumah kita ni. Tapi kalau belah masjid, kalau dalam masjid tak boleh, kanan kiri depan belakang tak boleh, kerana haram kita berludah dalam masjid. Kalau kata duduk dalam masjid ni kerana rumah kita, dah tak apa. Tapi sembahyang di dalam surau ni pun ada jemaah, takkan nak tibai ni kena kawan pula dia. Ludah lekat baju dia. Baju kawan tu pun tak boleh juga tu pasal apa dia tak bagi kanan dengan depan? Kanan ni kerana malaikat hak belah kanan duk tulis pada alam sembahyang ni, malaikat ni dia tunggu. Sebab tu bila belah orang sembahyang ni, malaikat belah kiri lepi. Dia kosong kan. Maksud dia tak kira dosa ketika tu. Faham tak? Hanya cerita yang duk tulis ni kebajikan. Adapun di depan munajat kita dengan Tuhan. Kita duk tengah sembang kan. Tak usah kata raja lah menteri tiba dalam menteri. Sembang ada benda lekat. Ludah depan dia itu bukanlah ludah kat dia. Dia panggil lok lang tu betul tak? Itu lok lang itu. Tak mau tek kita ni. Panggil lok lang itu. Tambah pada menteri, hidup ludah itu Dak walaupun dia tak kata apa, dia tahan. Cuma panggil lak Itu. Samalah kita duk munajat dengan Allah Taala, tiba-tiba pergi duk ludah depan dia itu. Tak boleh. Sebab tu dia tak bagi. Kalau kata dia tak boleh, belah kiri ada orang juga, kanan ada orang apa ni juga, celah kangkang kita. Faham tak? Jangan depan itu. Budi bawa. Agak tak boleh kat bola pakit Macam masjid bola pakit. Buanglah pakit. Dia tak gelemah buanglah pakit. Tak gelemah. Kahak buanglah pakit. Tak batal ke? Tak batal. Kahak bukan najis. Dia masuk benda cemak lah. Segi basuh. Tak ada pakit. Buri baju. Lepas tu kenyuk sikit tapi balik rumah tarik balik weh. Sudah mayang saya aku kenyuk tu tak boleh buka dah, jadi gam. Dah gitu. Buka balik. Tak ada masalah. Dia bukan benda yang najis. Habis.
Jadi kita paling ke kiri atau ke kanan. Dan jika dia nak menyungguh tu, royah bagi kita menyungguh. Jika dipaling akan dia akan orang yang sembahyang oleh seseorang. Dan jika dipaling akan dia akan orang yang sembahyang tu oleh seseorang. Dengan dikeras atasnya. Dia tengah-tengah duduk sembahyang, kawan-kawan melawak. Ingat dia orang-orang sewa dulu zaman mengaji dulu, menyi pondok apa dulu. Tengah-tengah kita sembahyang, dia main pegang kali itu. Tu. Duduk lap. Nah, melawak tengah sembahyang, zaman mengaji. Pegang tu dia kali kita, kalau kali pergi belalai. Nah, pegang kali. Jika dipaling, maksud dia faham noh masalah. Dan jika dipaling akan dia, mana dia kita, orang seorang tu palingkan kita. Nah, tu menyungguh. Oleh seseorang dengan dikerasi, maksud dia paksa kita bukan ni dia main-main belakang pegang-pegang kali kita. Atasnya, dikerasi atasnya. Atas orang yang sembahyang. Royah daripada royah. Tadi royah je, ni royah lagi. Jikalau kembali ia dengan segera sekalipun, tu royah ba'dal royah orang ngaji. Hak tadi royah, jikalau tu royah nak menyungguh. Yang kata bila hukum kita berpaling daripada kiblat ni batal. Ha tu kalau kawan kita main paling kita dengan sengaja dia paling ya dia jikalau. Kalau dia paling kita dengan sengaja, kalau kita beralih segera sekalipun. Segera ni maksud dia tak lalu masa qada atau Madinah, kita terus sekalipun batal sembahyang tu jawab. Nescaya batal sembahyangnya. Walaupun 2-3 kali royah lagu tu batal juga. Paling kiblat ni batal. Walaupun dia paksa. Jikalau dipaling oleh orang. Lepas tu, jikalau kita pulas cepat-cepat, kita apa? Kita kembali cepat-cepat. Batal juga. Faham tak? Habak tu. Tu yang baik. Royah habak dah royah. Lepas royah lah. Tu orang mengaji ibarat kita. Tetap batal juga. Pasal apa? Kerana nadir demikian itu. Nadir ni mana kerana benda tu jarang-jarang berlaku. Kawan-kawan duk melawak lagu tu. Orang pun kenal ketika mana orang duk semayang lah. Tapi main hak yang jenis bangsa. Memang hati keras tengok dia tahu hang semayang tak semayang aku tak beli aku main kali sebab tu. Ada juga aku tu kita tak napi ya. Benda aku tu tapi benda tu nadir. Benda jarang-jarang berlaku. Kadang-kadang kan kau anak oi seluruh memang duduk semayang dia banyak kali aku tu lah dah hormat orang semayang ni. Tapi ada juga yang bangsa lagu tu pun betul. Tapi benda tu dipanggil nadir. Apa nadir ni? Benda yang jarang-jarang berlaku. Nadir tu. Dan tiap-tiap perkara yang nadir, perkara yang jarang-jarang berlaku tu, dia boleh tak boleh ulama kata dijadikan hujah. Boleh dijadikan hujah. Kaedah nadir wujudu kal ma'dum. Ada siapa tak ada. Kira tak apa hukum lagu tu kira solat tak ada. Tak boleh ambil kira kalau kata dia kalih pun seolah-olah hang yang kalih gitu kan. Pasal benda tu jarang-jarang sangat berlaku. Gitu. Faham tak? Situ. Untuk kembali mana batal memang tak kebel lain tu je tak ada. Hang paling belah kiblat biar semula. Orang dosa lah kawan tu suruh tanya lah bab tu kita bukan mengaji bab dosa tu tetap lah kacau orang semayang lah. Gitu. Pitang kita ni batal semayang. Karena nadia demikian itu. Yang ni demikian berpaling dengan dikerasi tu. Maksudnya dipaksa oleh orang tu itu jangan-jangan berlaku. Demikian itu dalam semayang. Bersalahan jika berpaling daripada kiblat jahil ia. Jahil itu mesti jadi hal boleh kata berpaling. Jika berpaling daripada kiblat hal keadaan jahil ia orang yang semayang. Hak jahil tu kerap berlaku tu kerana dia tak reti. Tak tahu kata paling dengan dada tak boleh. Nah, dia tak ingat kot muka lah. Apa ingat kot boleh paling belakang lah kerana nak buang ni. Tak boleh. Sebab tu bila kita nak ni jaga ni dada kita ni. Assalamualaikum paling ni dengan dada lah. Tak habis lagi. Assalamu lah paling ni dada. Kum tak habis lagi jaga. Orang tak suruh paling dada tu. Orang paling muka Assalamualaikum warahmatullahi. Pergi dekat orang belakang nampak pipi dah cukup lah. Ni sampai tu. Nak cari tok bomo urut tengkok. Tak suruh, syarat tak suruh teruk mereka tu. Satu lagi bangsa hangguk tu hangguk. Innaka Hamidum Majid.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ambil taman tau, tak tahu. Tu ada orang tahu tu. Camah lah, tengok lagi yang mana buat ke tak. Ambil taman tau, tak tahu. Kita pun tak tahu. Kalau duk, kalau kata ni anggota kepala ni tuan-tuan. Ni anggota besar, bukan anggota kecil. Jari boleh. Tangan anggota besar. Mana? Tangan anggota besar. Belah ni kira anggota satu, belah ni satu. Kepala anggota besar. Duk saja boleh aduk. Tak boleh. Pasal dia anggota besar. Kalau 3 kali turut batal apa tu? Terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah. Dia angguk kan sebuah tau. Clear tu lah. Tak kot lah gitu kan. Wallahualam. Ambil tak mana je tau. Macam-macam. Siapa yang buat yang tengok. Tuan-tuan. Dan saya duduk, kalau kita duduk depan, saya nampak dengan buat-buat belakang. Tengoklah apa buat. Funny tak ni. Dia kena buat gitu kan. Tidak ada ni duk buat. Dia biasalah dia jadi adi dia, jadi kebiasaan dia. Tinggal benda-benda aku tu. Orang tak suruh pun. Tak payah duk angguk. Orang gitu. Berpaling kerana jahil, ya Allah, itu biasa berlaku. Atau terlupa, ya Allah, kerana dia terlupa diri dia tu dalam sembahyang ketika dia paling tu. Dan kembali dengan bersegera, tiada batas sembahyangnya. Hak tu bab masalah terlupa dirinya dalam sembahyang lah. Dia pergi duduk beralih. Tengah sembahyang sunat ba'diyah. Tengah-tengah duduk sembahyang, tok siap main nak tutup pintu. Ingat aku tak ada orang lah. Nak tutup pintu gerai nak kunci. Waktu PKP ni dia kunci weh. Dia kunci. Kita pun, ini Ustaz. Allah tu tak lupa kita duduk sembahyang gitu. Ya Allah, tak nak masalah tu. Nama atas tak batal sembahyang. Kalau lebih syarat kita beralih sebab ni beralih duduk sembang dengan dia pula, bukan dia. Faham tak? Situ. Hak tu kerana benda tu benda yang biasa berlaku. Adapun orang paksa kita mai duk kali kita, itu benda-benda yang jarang berlaku. No? Faham gitu. Wallahu a'lam. Sikit lagi. Pada bulan kali bang ngaji, kadut mana? Qala musannif rahimahullah. Dan harus yang tersebut, apa yang tersebut? Yakni berpaling daripada kiblat. Apa makna harus? Harus yakni harus di sini ini dengan makna sah. Mana tak batal lah mana dia. Dan harus, apa makna harus? Harus di sini mana sah. Dan tak batal yang tersebut, apa yang tersebut? Berpaling daripada kiblat. Harus pula. Tapi bab mana? Pada sembahyang syiddatil qaf. Pada sembahyang bersangatan takut. Ni sembahyang dalam perang. Kalau tak balik pada kiblat, gu tembak kepala lah weh. Ni sembahyang syiddatil qaf. Syiddatil qaf ni boleh. Yakni takut, sembahyang yang kerana takut mudarat. Syiddatul qaf. Memudarat nyawa, harta dan orang yang di bawah tanggungannya. Maka dimaafkan pada perbuatan yang banyak dalam sembahyang macam ni. Dan dimaafkan juga pada berpaling daripada kiblat. Dimaaf. Tapi tak dimaaf pada terpijak najis dan tak dimaaf pada bercakap-cakap, tak boleh. Woi kok tu. Tapi dia duduk sembahyang. Nampak kau orang tu tak dimaafkan. Terpijak najis tak dimaafkan. Perbuatan yang banyak itu dimaafkan. Dan berpaling pada kiblat itu dimaafkan. Maka ulama kata, ni Tok Guru Cik sebut. Guru Cik kita sembahyang tengah-tengah tak handset kita. Handphone di kaki je. Tak lah. Handset bukan mahal pun. RM15 handset lah kalau ikut je lah ni zaman 3 kupang yang tak ada WhatsApp apa tu. Tambah getah lah handset tu pun. Tapi dah ada kita tu dah. Tak tengah tu. Allahu akbar. Tengah-tengah sembahyang baca mic kutu, main pegang nak ambil main nak ambil. Maka dia kata hangpa duk tunggu taruh buah penyepak kata dia. Dan dia kata bertumbuk. Dia tumbuk. Tapi jangan ada bunyi suara.
tumbuk pok beralih pada kiblat, tak ada masalah. Dimaaf pada perbuatan yang banyak. Pasal apa? Dia masuk di dalam syiddatul khaf. Hak begitu. Pasal apa? Hak nu kita perang kerana nak jaga negara, nyawa apa semua. Hak ni kita berlawan kerana nak jaga harta. Masuk yang kata syiddatul khaf ni nak tahu apa? Apa benda? Mana dia? Yakni sembahyang ketika takut, bersangkutan takut mudarat akan nyawa, akan reta, akan orang yang di bawah tanggungan kita. Tu mana syiddatul khaf. Maka Allah handset daripada RM15. Mau kalau RM15 tetap reta kita. Kalau siapa pertahankan benda tu reta kita ni lah. Reta memang reta kita. Kita pertahan kerana tujuan mati kerana pertahan reta. Hukum dia syahid. Selesai. Murah. Kalau murah buat kita. Betul tak? Kalau minta orang, tak ada orang nak bagi dia. Tetap lah kita. Boleh tak? Itu. Tapi jangan dia bunyi suara. Tak ada bunyi suara. Paling pada kiblat tak ada masalah. Dia masuk dalam seumpama syiddatul khaf. Macam orang mengaji bab istinja lah. Istinja ni dengan air dan dengan batu dan seumpama batu. Faham tak? Apa makna seumpama? Batu ni mana dia tiap-tiap benda yang kesat yang menghilangkan najis. Tisu boleh tak? Boleh tak? Kerana dia seumpama batu. Ya Allah. Faham tak? Itu mana seumpama. Hak ni seumpama syiddatul khaf. Boleh tak? Itu. Wallahu a'lam. Harus. Dan harus kita tak menghadap kiblat. Mana sah tak menghadap kiblat dan tak jadi batal pada syiddatul khaf dan pada sembahyang sunat pada musafir. Ini kita jangan buat. Kita sembahyang sunat musafir tu dah. Bila kita naik duduk atas kenderaan, kita sembahyang. Bila kita sembahyang, kok mana kenderaan pi, kok tu lah kita talar je lah. Ya Allah. Maka tak paling pada kiblat. Tapi kalau kita sembahyang berjalan, waktu takbiratul ihram kena berpaling kiblat. Kita sembahyang berjalan lah. Kita musafir tu berjalan. Orang zaman dulu berjalan lah padang pasir ah. Dia berjalan kaki. Bila berjalan kaki, waktu takbir menghadap kiblat. Allahu akbar. Bila Allahu akbar, habis menghadap apa takbir tu, tangan tak apa. Dia beralih belah mana ikut jalan lah. Balik bismillah, baca Fatihah, baca surah apa semua. Mai tak nak rokok, berhenti menghadap kiblat balik. Rokok, sujud apa dah. Bangkit antara dua sujud, lepas tu naik rakaat kedua berjalan pula. Gitu. Kalau kita nak, kerana Nabi pernah sembahyang atas unta. Jadi kok mana Allah Akbar, tak lah ke mana unta, tak lah kok tu lah. Nah, ikut jalan dia lah. Kadang tak berpaling. Maka itu dibenarkan. Macam kita sembahyang atas kereta. Sembahyang syiddat. Kita sembahyang sunat musafir. Tapi tak pernah buat. Gitu. Wallahu a'lam. Sikit sangat tuan-tuan. Apa nak tunggu ke tak ni? Kalau tak tunggu, kita tak mau baca. Kalau nak tunggu, kita sambung next malam besok. Kalau kita tak mau, kita tak ni. Ada majlis ni. Allahu a'lam. Jadi semua itulah qala musannif rahimahullah taala. Dan ke-8 dan ke-9 makan dan minum. Wallahu taala ala wa alam. Tomorrow night insya-Allah. Boleh ke tak lah? Nak tanya tu. Boleh, sah. Kerana syarat pada kedua, syarat pada ikut, dia mesti sembahyang tu serupa jenis dia sembahyang, maka sah. Maka ulama tak ada kait dengan niat sembahyang. Kalau ulama kata sah kita ikut orang yang sembahyang sunat, kita jadi makmum. Dan sah kita sembahyang sunat ikut orang yang sembahyang fardu. Tang niat tak ni. Tapi syarat sembahyang dia tu bersamaan jenis pada kita, sama kepiat, sama cara. Tapi kalau dia tu sembahyang mayat, kita pergi ikut sembahyang lohok, tak boleh pasal kepiat tak sama. Faham tak? Situ. Macam kita duk buat kadang-kadang, orang kita selalunya buat. Dia main bulan puasa, dia tak dan nak main jemaah insya tu, dia main dah orang dah sembahyang tarawih. Dia ikut tu imam sembahyang sunat, dia sembahyang fardu insya-Allah. Kalau hak tambah 2 rakaat tu dia tahu tupak sembahyang insya semua tu. Sah ulama kata ikut lagu tu. Lepas tu kita sembahyang sunat
Lepas tu dia mai dia ikut kita. Tak apa, dapat. Ulama kata pasal dia niat jamaah. Bila kita dah habis, maka kita terputus dah dengan dia bila habis. Maka yang tak sahnya kita ikut orang tu imam tu, dia jadi makmum kepada orang lain. Maksud dia ketika kita ikut tu, ketika kita ikut dia tu, dia jadi makmum pada orang lain tak? Dah dia putih, kita putih dengan dia, kita bagi salam, putih dah. Maka dia yang aturan diri dia lah. Bila aturan diri dia sah, kita ikut dia. Faham tak? Tu imam ni, dia aturan diri dia, makmum aturan diri tu imam. Faham? Sebab tu wajib kita niat jadi makmum kerana aturan diri tu imam. Boleh kita nak rokok dulu? Tak boleh. Jangan duk pandai. Habis lama. Hawa kalau habis lama pun Fatihah. Tunggu lagi tu imam tak rokok. Maksud dia, bukan aturan diri kita, tapi aturan diri tu imam. Boleh mana? Sebab tu, ketika tu bila kita bagi salam, pada ketika tu dia bagi tambah. Ini aturan diri dia. Dia nak baca panjang kan, nak baca pendek, aturan diri dia lah. Maka bila kita ikut, maka kita pula kena ikut aturan diri tu imam. Boleh faham tak? Maka sah dan boleh. No? Wallahu a'lam. Lepas tu Nabi pernah satu ketika, seorang sahabat ni, dia naik orang dah semayang jemaah habis dah. Bila semayang jemaah habis, so, dia semayang seorang lah. Nabi kata tak ada ke siapa-siapa nak sedekah ke dia. No, ke sahabat ni. Maka Nabi bangkit semayang belakang dia. Semayang sunat lah kan lah. Yang sunat, semayang diri dia sebagai jadi makmum dia, dapatlah pahala jemaah ke kawan tu. Nampak tak? Gitu lah. Boleh tak? Sah kita semayang sunat ikut tok imam semayang fardu, dan sah kita orang semayang tok imam semayang sunat, kita semayang fardu, tapi syarat bersamaan pada kefiat dan cara semayang tu. Jangan berbeza macam kita kata tadi lah. Tok imam sembahyang sunat gerhana, kita nak pergi ikut sembahyang lohok, tak boleh. Pasal apa? Gerhana dia sujud rokok 2 kali. Waktu tok imam rokok sekali, tak apa, kita rokok, bangkit pula, dia nak hentam kali lagi, kita nak pergi kau lah. Menyalahi kita dengan tok imam, nampak tak? Itu tak sama pada kefiat, itu yang tak boleh. Kalau sama pada kefiat, ulama kata sah. Kita ikut tok imam itu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Habis, selesai. Gagah tanya kiri pukul 10 baik tak sah weh. Tu cerita dia. Gempak lagi. Okey, tak tanya dah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ila. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana